Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Aizat bin Aman, nombor matrik 274697 akan membentangkan berkenaan dengan pengenalan. Komunikasi perundingan antara budaya adalah penting bagi memastikan pendekatan yang digunakan membolehkan perbezaan antara budaya dapat diatasi. Komunikasi antara budaya merupakan salah satu cabang dalam bidang komunikasi kewujudan. Komunikasi ini dilihat mempunyai hubung kait dengan masyarakat antarabangsa. Dalam mendepani cabaran komunikasi global, adalah penting untuk menguasai komunikasi antara budaya di mana ianya membolehkan individu untuk berkomunikasi tanpa mengira jurang dan perbezaan yang berlaku. Nah, dalam konteks ini, individu haruslah mengetahui sedikit sebanyak tentang budaya individu lain bagi mengelakkan berlakunya konflik semasa komunikasi berlangsung. Contohnya seperti jika individu hendak berunding dengan individu lain yang mempunyai dan menggunakan bahasa yang lain atau slang yang lain, individu yang nak berunding mestilah sedikit sebanyak mengetahui tentang budaya yang individu yang hendak dirunding. Komunikasi antara budaya adalah bertujuan untuk memperjelaskan fungsi komunikasi antara budaya. Ianya bertujuan untuk mengatasi salah faham dan konflik yang mungkin muncul semasa komunikasi antara budaya berlangsung. Sekian, terima kasih. Nama saya Bawatarani, anak perempuan Raja Gopalan. Nombor matrik saya 274988. Berikutan oleh perundingan antarabangsa yang berlaku, ianya dipengaruhi oleh dua faktor, iaitu konteks persekitaran dan konteks semasa. Bagi konteks persekitaran, ia merujuk kepada faktor-faktor yang tidak dapat dikawal oleh kedua-dua pihak yang berunding di mana ianya mempengaruhi perundingan yang dijalankan. Dalam konteks persekitaran, ianya mengandungi 7 faktor, iaitu kepelbagaian politik dan perundangan, ekonomi antarabangsa, kerajaan asing dan birokrasi, ketidakstabilan, ideologi budaya dan stakeholders luar. Manakala bagi konteks semasa, ianya merujuk kepada faktor-faktor yang boleh dipengaruhi dan dikawal oleh perunding. Antara faktor yang telah dikenal pasti adalah kuasa penawaran yang relatif, peningkatan konflik, hubungan di antara perunding, hasil yang diinginkan dan stakeholder semasa. Proses penyesuaian komunikasi antara budaya dapat berlaku dengan lancar dengan mempertengahkan pengaruh persekitaran dan semasa. Ianya boleh dipraktiskan dengan menitik beratkan aspek persekitaran dan semasa. Dengan itu, ianya dapat memastikan komunikasi antara budaya berlangsung mengikut kesesuaian persekitaran dan semasa. Komunikasi merupakan satu proses yang fleksibel di mana ianya mengalami perubahan. Komunikasi antara budaya berlangsung mengikut kesesuaian persekitaran dan semasa. Komunikasi merupakan satu proses yang fleksibel di mana ianya mengalami perubahan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, selamat petang. Nama saya Kirosh Raj. Nombor matrik 275020. Okay, saya akan sambung. Sebagai salah seorang delegasi yang dilantik untuk mewakili Malaysia dalam perundingan antarabangsa, terdapat beberapa tindakan yang sepatutnya diambil sebagai persediaan untuk menghadiri perundingan tersebut. Antaranya ialah penguasaan bahasa. Bahasa merupakan identiti dan budaya bagi sesebuah negara. Berkaitan oleh kepelbagaian bahasa yang digunakan oleh sesebuah negara, ia mempunyai dialek, aksen dan logat masing-masing. Justru, bagi membolehkan komunikasi berlangsung dengan baik, adalah penting untuk menguasai bahasa, iaitu bahasa perantaran dunia, bahasa Inggeris. Akan tetapi terdapat beberapa negara yang lebih mengutamakan bahasa ibunda negara mereka sendiri sebagai Jepun, China, Vietnam, Thailand dan negara-negara Arab. Berikutnya adalah penggunaan bahasa ibunda. Situasi ini memperlihatkan kesukaran untuk komunikasi
ini berlangsung terutamanya bagi individu yang datang dari negara yang lain. Bagi memudahkan komunikasi yang berlalu adalah penting untuk menguasai perbahasan antara dunia. Bahasa memainkan peranan yang penting dalam komunikasi antara budaya. Ianya bertindak sebagai medium untuk memastikan maklumat yang disampaikan dalam proses komunikasi yang berlangsung dapat difahami. Seterusnya, pembentukan hubungan dengan individu yang berbeza budaya di mana ia dibentuk berdasarkan kepada umur, jantina, status, kekuasaan dan kebijaksanaan. Aspek-aspek tersebut perlu dititik beratkan bagi memastikan komunikasi yang berlangsung bersesuaian dengan aspek-aspek tersebut. Contohnya, apabila berkomunikasi dengan individu yang mempunyai status ekonomi yang lebih tinggi, adalah penting untuk menggunakan pendekatan yang lebih bersesuaian agar bertepatan dengan latar belakang individu tersebut. Bukan sahaja itu, pakaian dan cara berpakaian juga dititik beratkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Jumabi Azhar, nombor metrik 275234. Saya akan menerangkan tentang strategi komunikasi. Dalam menangani isu berkaitan dengan komunikasi berikutan oleh perbezaan budaya, terdapat beberapa strategi boleh diaplikasikan, seperti memahami bahasa dan perilaku budaya orang lain sebelum berinteraksi dengannya bagi mengatasi jurang perbezaan antara dua budaya yang berbeza. Ini adalah penting untuk memahami konsep budaya dan faktor yang berkaitan agar dapat meningkatkan keberkesanan komunikasi yang dipraktiskan dan proses komunikasi berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, apabila perlu berkomunikasi dengan individu yang berlainan budaya dan bahasa, ianya memerlukan penguasaan komunikasi antara budaya bagi membolehkan matlamat komunikasi yang berlangsung dapat dicapai. Merujuk kepada situasi tersebut, sosial budaya yang ditunjukkan oleh individu yang berlainan budaya dan bahasa adalah melibatkan persepsi, proses verbal dan bukan verbal, tetapi berjalan dengan baik. Antara contoh lain, sebelum menghadiri sesuatu perundingan, seharusnya belajar untuk memahami budaya masyarakat lain. Ini bagi memastikan komunikasi yang berlangsung mencapai matlamatnya. Sebagai inisiatif untuk menangani isu komunikasi, strategi yang boleh diaplikasikan adalah strategi kognitif, efektif dan tingkah laku. Strategi kognitif merujuk kepada tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kefahaman budaya orang lain, mengenal pasti perbezaan dan halangan komunikasi yang berlaku seperti pola komunikasi, adat resam, nilai dan sikap melalui carian internet atau bertanya kepada individu yang lebih berpengalaman. Strategi efektif adalah merujuk kepada tindakan individu untuk berfikiran terbuka, sabar, memandang perbezaan secara positif, unik, menyenangkan hati dan bersifat adaptif dan fleksibel. Bagi strategi tingkah laku pula, ianya terbahagi kepada dua, iaitu akomodasi dan divergen. Bagi akomodasi adalah merujuk kepada tumpuan yang diberikan kepada orang lain sedang bercakap dan memahami apa yang cuba disampaikan. Strategi tingkah laku divergen adalah merujuk kepada tingkah laku individu yang cuba untuk mengelak berlakunya interaksi dengan orang lain, di mana ianya cenderung untuk menyebabkan berlakunya konflik dalam komunikasi yang berlangsung, seperti yang dipraktiskan oleh anggota kerja dalam organisasi di Malaysia. Strategi ini adalah untuk membina rantaian nilai seperti budaya tempatan, persekitaran, undang-undang, politik dan ekonomi. Menurut pendekatan yang dipraktiskan oleh WIS 1994, terdapat 8 strategi yang responsif diaplikasikan untuk berunding antara budaya dan ianya terbahagi kepada 3 kumpulan atau tahap, iaitu tahap familiarity rendah, sederhana dan tinggi. Yang pertama, tahap familiarity rendah, di mana komunikasi yang berlangsung memerlukan ejen atau penasihat yang merupakan individu yang lebih mengetahui tentang budaya bagi pihak yang satu lagi. Sebagai contoh, semasa menghadiri perundingan antarabangsa, ejen atau penasihat yang dilantik dapat mengelakkan berlakunya salah faham dan konflik. Selain itu, melantik penterjemah di mana individu tersebut memainkan peranan yang memberikan maklumat yang tepat kepada kedua-dua belah pihak. Semasa rundingan untuk menjalankan tujuan untuk memujuk dan mencapai kata sepakat dijalankan, pendekatan yang digunakan adalah strategi bersama bagi mencapai kata putus yang bertindak sebagai situasi menang-menang. Yang kedua, tahap familiarity sederhana adalah merujuk kepada strategi unliteral, iaitu
tidak memerlukan kita untuk menjadi seperti mereka, tetapi hanya sekadar membuat penyesuaian dengan sedikit perubahan untuk membentuk hubungan yang lebih baik dengan perunding lain bagi memastikan perubahan yang dilakukan berjaya dan berkesan. Penilaian tentang apa yang perlu diubah, dibuang atau ditiru adalah sangat penting agar persetujuan bersama dapat dicapai. Yang ketiga, tahap probability tinggi adalah merujuk kepada pendekatan yang digunakan secara menyeluruh, merangkumi bahasa dan budaya yang digunakan. Strategi ini memerlukan pihak yang terlibat menjadi lebih fleksibel, seperti keperluan untuk mempelajari bahasa yang mudah dipahami oleh semua agar komunikasi yang dijalankan berjalan dengan lancar. Tambahan pula, dalam menggunakan budaya, dalam komunikasi adalah penting mempraktikkan strategi asas sebagai penyelesaian yang terhampir bagi membolehkan isu yang diselesaikan. Sebagai contoh, persidangan yang berlangsung di Amerika Syarikat memerlukan wakil negara yang terlibat menguasai bahasa perantara iaitu bahasa Inggeris bagi membolehkan penyelesaian masalah yang efektif dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Farida binti Johari, nombor matrik 275193. Kesimpulan, secara kesimpulannya, penjelasan yang dinyatakan di atas telah memberi informasi yang jelas berkaitan dengan komunikasi bertindak sebagai satu proses penukaran idea, pendapat, maklumat, perhubungan dan sebagainya. Contohnya melalui simbol atau isyarat bagi tujuan untuk mencapai matlamat organisasi. Bagi komunikasi antara budaya adalah perlu mempunyai kesedaran terhadap budaya negara lain bagi membolehkan perkongsian nilai, interaksi dan komunikasi berlaku dengan lebih mudah dan berkesan. Secara tidak langsung, tindakan tersebut dapat memupuk hubungan harmoni antara masyarakat yang terdiri daripada pelbagai budaya. Dalam masa yang sama, berdasarkan maklumat yang disertakan di atas, ianya boleh dijadikan rujukan tentang persediaan yang dibuat untuk menghadiri perundingan antarabangsa. Dengan keberkesanan strategi komunikasi yang dipraktikkan, ia membolehkan perundingan berjalan dengan lancar. Merujuk kepada input yang dinyatakan, ia boleh menjadikan sumber untuk persiapkan diri dalam menghadiri ruang mengaplikasikan komunikasi antara budaya. Dengan itu, cabaran yang dihadapi antara komunikasi antara budaya dapat diatasi dengan jayanya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.